isu yang kita nak berbincang sikit, yang saya nak dapatkan maklumat-maklumat pada Cikgu Lan lah. Berkenaan seperti mana yang kita sedia maklum, bermula pada 17 Mei 2021 hingga 28 Mei 2021, kita telah menjalankan PDPR, pembelajaran secara PDPR. Dan mengikut data yang saya perolehi daripada PDPR tersebut, isu kehadiran PDPR murid dalam talian kurang memuaskan. Itu isu yang kita akan bincangkan pada hari ini, kerana isu PDPR ni bukan isu yang sangat penting lah untuk pada sekarang. Okay. Saya harap Cikgu Lan dapatlah kita sama-sama bincangkan beberapa cara macam mana untuk kita selesaikan masalah kehadiran PDPR murid. Ini kita akan bincangkan tentang cara dan strategi kita, bagaimana kita nak atasi masalah tersebut. Yang pertamanya Cikgu Lan, bolehlah kita kongsikan bersama apakah kaedah pembelajaran yang banyak digunakan oleh guru-guru, maksud Cikgu Lan sendiri, dalam PDPR kita ni. Ini akan dapat Cikgu Lan kita berbincang bersama supaya saya tahu dan Cikgu Lan pun dapat lebih tahu tentang cikgu-cikgu kita yang ada. Terima kasih Cikgu. Setakat ini dapatan yang saya dapat daripada sejumlah guru kita seramai 34 orang, kaedah yang paling popular setakat ini ialah WhatsApp secara online dan offline, Google Meet, Google Classroom, quiz online dan Telegram voice chat. Jadi setakat ini rata-rata cikgu kita menggunakan aplikasi WhatsApp, dan setakat ini tiada rungutan daripada murid ataupun ibu bapa, memandangkan kesemua ibu bapa menggunakan ataupun memiliki akaun WhatsApp, dan sebahagian murid kita juga memiliki telefon bimbit yang mempunyai kemudahan internet. Dan pada tahun 2017, laporan Digital News Report mendapati pengguna internet di Malaysia mencatatkan penggunaan internet tertinggi di dunia. Maksudnya 51% digunakan untuk mendapatkan maklumat dan berkongsi cerita. Jadi selain itu, penggunaan WhatsApp ini secara offline, pelajar yang ketinggalan, yang tidak ada telefon bimbit boleh menggunakan kemudahan telefon bimbit penjaga pada waktu malam ataupun petang, berbanding dengan aplikasi lain seperti Google Meet. Sebelum ini ada rungutan kerana segelintir murid yang tertinggal, yang tidak dapat mengikuti. Tetapi maklum malas yang saya terima, murid begitu gemar pada kuis online. Okay, jadi apa yang Cikgu Lan utarakan tadi, kaedah-kaedah pembelajaran yang digunakan memang banyaklah, bukan tertakluk pada satu dua. Maksud ada penggunaan WhatsApp, Telegram, Google Meet, dan yang lain-lain, mana lebih pada 3 lah kaedah yang digunakan. Dan apa yang Cikgu Lan utarakan pada saya tadi, maksudnya PDPR itu dapat sambutan kepada murid, cuma mungkin ada beberapa orang, mungkin ada sebahagian pada murid yang tidak dapat menyertai, yang menyebabkan kita dalam data kita ada juga isu kehadiran PDPR murid yang tidak 100% lah. Tapi daripada itu kita akan tengok semula tentang soalan yang permasalahan yang seterusnya. Apakah kaedah lain? Kaedah lain selain pada yang Cikgu Lan utarakan pada saya tadi, apakah kaedah lain yang digunakan dalam melaksanakan PDPR itu, jika ada lagi lah? Terima kasih Cikgu. Setakat ini melalui perbincangan dengan rakan-rakan setugas maupun pembacaan dan pemerhatian di media sosial, pendekatan lain yang
popular maupun relevan ialah penyediaan modul. Penyediaan modul maksudnya satu modul khas disediakan oleh guru subjek dan murid akan menggunakan modul ini untuk menjawab tugasan. Selain itu, saya juga berpendapat tugasan dalam bentuk video. Tugasan dalam bentuk video juga sangat sesuai dan bermakna jika dapat dijalankan. Dan satu lagi ialah pendekatan yang berpusatkan murid, di mana murid menyediakan soalan bagi setiap sesi pembelajaran. Murid menyediakan soalan, guru sehari lebih awal menyediakan topik, memberitahu topik yang akan dipelajari, dan setiap murid bersiap untuk menyediakan soalan. Oh, jadi masuk Cikgu Rozlan, selain pada penggunaan WhatsApp, Telegram dan sebagainya, kita menggunakan modul yang telah disediakan awal. Okey. Saya rasa bagus juga. Mana penggunaan modul ni, modul berada pada murid lah. Ya, modul diserahkan pada murid lebih awal lagi. Okey. Jadi saya rasa kaedah itu lagi memudahkan murid dan juga penjaga. Okey, kemudian modul yang seterusnya penggunaan video. Mungkin penggunaan video ni agak menarik dan dapat tugasan dalam bentuk video. Ya. Jadi itu pun boleh dikatakan bagus juga. Dan murid menyediakan soalan. Maksudnya murid menyediakan soalan awal supaya apabila PDPR berlaku, PDPR berlangsung, murid ini dah ada pengetahuan apa yang pemahaman, yang mana tak faham dia akan bertanya pada ketika itulah. Okey, jadi bagus saya jagalah. Yang seterusnya tentang perkara ini, boleh tak Cikgu Lan terkongsikan? Sebab saya nak kongsikan dengan kita bersama, apakah kebaikan daripada kaedah penambahan kaedah tadi? Seperti mana yang saya nyatakan tadi, penyediaan modul ini dapat membantu murid maupun penjaga menyiapkan tugasan, di mana pelajar tidak perlu lagi mencetak ataupun print tugasan, dan ini mengambil masa kalau nak mencetak. Yang kedua, kalau cikgu sediakan modul itu yang dihasilkan oleh guru itu merupakan kompilasi daripada buah-buah buku yang berada di pasaran. Sememangnya buku tersebut ditulis oleh guru yang cemerlang dan berpengalaman. Jadi tugasan yang disediakan oleh guru itu lebih komprehensif lah dan menepati kehendak di SKP. Selain itu juga, bila kita menyediakan modul, ini merupakan satu eviden untuk PBD, eviden yang bercetak. Kalau kita sediakan tugasan dalam bentuk online, biasanya eviden itu berada di beberapa tempat dan kadang guru mengambil masa jika untuk mencari eviden tersebut. Jadi itu yang pertama lah, penyediaan modul. Selain itu, tugasan dalam bentuk video. Jadi bila tugasan dalam bentuk video, ini dapat memupuk keterampilan dan keyakinan maupun kreativiti di kalangan murid. Contohnya mereka menyediakan PowerPoint, pembentangan dalam bentuk video. Kerana apa? Untuk subjek BM dan bahasa Inggeris, aspek bertutur ataupun lisan memerlukan pemantauan dari guru. Tidak boleh diukur dari segi bahan bercetak. Jadi ini ada penilaian yang tepat. Jadi memang subjek BM dan BI memang memerlukan bahan dalam bentuk video. Tambahan lagi, aspek bertutur mengaitkan dengan aspek bahasa badan, bukan saja suara. Manakala subjek sains, murid boleh buat amali ataupun eksperimen ringkas. Sebab kalau kita tahu di peringkat SPM, amali merupakan salah satu bentuk penilaian SPM. Jadi
Kalau kita buat amali, ini merupakan satu pendedahan awal untuk murid kita berhadapan ataupun menghadapi sistem pendidikan di sekolah menengah. Dan satu lagi tadi, komunikasi dua hala. Satu murid, satu soalan. Apa yang saya dapati dan juga rakan-rakan lain berkongsi, setengah murid tidak mengikuti PDPR online. Mereka hanya mengambil bahagian dalam membuat tugasan saja. Kalau pembelajaran itu berlangsung selama 2 jam, mungkin mereka hanya mengambil bahagian dalam tugasan. Jika kita minta murid merakam suara, voicemail, kita boleh menilai siapa yang mengambil bahagian. Yang sebenar-benarnya mengambil bahagian, itulah pentingnya kita meminta murid menyediakan soalan yang berkualiti. Melalui soalan-soalan yang dibina oleh murid, kita dapat membuat penilaian PBD. Dan pengajaran juga berfokuskan murid lah, komunikasi dua hala. Jadi maksud cikgu lain tadi, ada sebahagian murid yang hanya mengikuti PDPR secara tidak menyeluruh lah, sebahagian saja, memilih-milih saja. Oh, okey. Jadi itulah kita kena cari cara macam mana kita nak menarik minat murid kan. Jadi seperti itulah yang cikgu Lan bersama rakan-rakan lain beritahu tadi, ada penggunaan video dan sebagainya tu lah. Jadi mungkinlah dengan cara-cara itulah yang boleh menarik lebih minat murid kan. Okey. Terima kasih cikgu Lan, bagus cikgu Lan. Okey, cuma saya nak tahu sikit lagi cikgu Lan tentang bagaimana dengan peruntukan masa yang telah diberi, dan ada tak permasalahan kepada peruntukan masa tersebut? Berkaitan dengan peruntukan masa yang diberikan kepada guru-guru, subjek BM waktu seminggu 9 waktu. Jadi ada 2 kali sesi pembelajaran seminggu. Maksudnya untuk subjek saya mengajar bahasa Melayu, sesi yang pertama 5 waktu dan sesi yang kedua 4 waktu. Memang terdapat pro dan kontranya lah. Pro dan kontra. Kebaikannya bila waktu lebih panjang, cikgu dapat menjelaskan DSKP itu dengan lebih jelas, dapat membuat pengukuhan untuk sesuatu kemahiran. Tetapi contohnya lah, kalau pelajar tersebut, contoh kelas saya kadang-kadang tu bermula pada pukul 11.30 dan berakhir pada pukul 2 petang. Jadi ini agak lama dan memberikan gangguan kepada tahap tumpuan pelajar. Jadi selain itu, bagi saya, kalau 9 waktu lah, kalau subjek bahasa Melayu adalah lebih baik dipecahkan kepada 3 kali seminggu, 1 jam setengah, 3 waktu, 3 waktu, 3 waktu, iaitu 1 waktu setengah bagi setiap sesi. Kita dapat memfokuskan dengan lebih tepat dan waktu pun tidak terlalu panjang. Okey, maksud cikgu Lan, isu kekerapan lah. Patutnya dalam waktu yang telah diperuntukkan tu, kita bukan tertakluk pada panjang masa tersebut, tetapi ada kekerapan pada waktu tersebut. Jadi saya faham, mungkin apabila masa tidak terlampau panjang, jadi murid tak merasa bosan, tak merasa jemu lah. Okey. Jadi kita akan buat tindakan bersama lah tentang hal tersebut. Okey, jadi cikgu Lan, saya rasa banyaklah yang kita kongsikan ini memberikan kebaikan pada kita, dan saya harap akan memberikan lebih positif pada kita lah dalam melaksanakan PDPR. Sebelum berakhir, saya ingin dapatkan maklumat pada cikgu Lan satu perkara lagi, iaitu tentang apakah strategi lain yang ada yang boleh kita katakan menarik minat murid untuk bersama dengan kita dalam PDPR ni. Apakah perkara-perkara lain yang menyebabkan murid itu berminat untuk bersama dengan kita? Manusia ini memang sukakan ganjaran, pujian, galakan, kata-kata perangsang. Sebab menurut Chen dan rakan-rakan pada tahun 2006,
kepuasan hidup dalam diri individu ini terdapat banyak faktor. Satu unsurnya lah penghargaan kendiri, yang dianggap satu elemen penting menjamin kesedaran hidup. Jadi saya berpandangan bagi setiap sesi pembelajaran mesti ada pengukuran yang diketahui oleh murid itu sendiri. Cikgu perlu letakkan TP bagi setiap murid, bagi setiap kali sesi. Jadi murid pasti akan tidak mengambil bahagian sambil lewa. Mereka akan lebih fokus, memberi komitmen yang penuh pada sesi pembelajaran. Jadi bagi saya, contoh kalau hari Selasa ada pembelajaran matematik. Jadi sesi tersebut selewat-lewatnya hari Rabu dah tahu Ahmad TP4. Jadi ini memang kita tengok ada pro dan kontranya, tapi inilah satu-satu cara untuk membangunkan ataupun memastikan murid kita dalam keadaan siap siaga ataupun memberi komitmen yang penuh pada pembelajaran. Perlu diletakkan TP bagi setiap sesi pembelajaran. Selain itu, Maksud cikgu lah tadi itu adalah penghargaan dalam PBD lah tu. ya, Mana tahap penguasaan. Jadi mungkin murid kita dia nak tahu dia berada di tahap mana kan. Okey. Jadi itu kena, maksudnya guru-guru kena maklumkan pada murid tu di mana ke tahap dia tu. Jadi menjadi minat pada murid itu untuk menyertai. Okey. Jadi ada lagi cikgu lah. kerana sambungan yang tadi, kerana saya dipahamkan juga PBD ini saja bukan saja penguasaan murid dan kemahiran, komitmen, kesungguhan, proaktifnya murid tersebut dalam PBD juga diambil kira. Jadi saya rasa inilah satu pendekatan yang perlu kita jalankan, di mana TP ni perlu diberi bagi setiap sesi pembelajaran supaya murid tak ambil sambil lewa setiap kali sesi pembelajaran. Mereka kena beri 100% kehadiran dan diri mereka dalam sesi tersebut. Seterusnya, mengadakan pertandingan online. Murid memang kita tahulah cukup suka dengan kuis ni. Tapi setakat ini, sebelum ini kita kuis bukan bentuk pertandingan. Jadi saya cadangkan kita buat kuis online dan suatu pertandingan tersebut, sebab murid-murid perlukan persaingan. Hanya persaingan yang boleh menarik minat murid. Okay. Saya pun suka dengan idea tu. Bagus cikgu ni. Ada apa perkara lagi cikgu lah? Selain itu juga, untuk murid-murid kelas yang hadapan, kita boleh minta murid membuat sesi pembentangan ataupun topik-topik tertentu. Mereka menyediakan video untuk sesi pembelajaran ataupun pembentangan. Jadi bila mereka mengambil bahagian, tentulah mereka, contohnya kalau kita pergi seminar dengan kita nak pergi seminar untuk pembentangan atau peserta, tentulah persiapan kita lain. Jadi murid kalau terlibat dengan pembentangan yang lebih awal, contohnya kalau bahasa Melayu, kita belajar topik kata ganda, 2 hari, 3 hari lebih awal kita dah serahkan kepada murid-murid ni untuk membuat pembentangan, divideokan pembentangan tersebut secara ringkas saja. Mungkin mereka akan lebih bersungguh untuk mengambil bahagian. Okey, saya faham maksud cikgu Lan. Maksud cikgu Lan, apabila mereka membuat sesuatu, mereka lebih bersemangat untuk tonjolkan kepada orang lain. Okey. Jadi saya faham apa yang dimasukkan oleh cikgu Lan. Tapi sebelum kita akhiri, ada lagi tak beberapa perkara yang boleh ataupun strategi yang boleh menarik minat murid tersebut? Ya, saya melalui pembacaan saya, kajian yang dijalankan oleh Abdul Hadi pada tahun 2005, animasi 3D ataupun digital mempunyai potensi yang besar dalam memudahkan pembelajaran. Manakala Alice 2004 menyatakan pembelajaran animasi adalah lebih tinggi berbanding tutorial ataupun menggunakan teks saja. Jadi kita perlu libatkan murid dalam persembahan PowerPoint. Saya rasa murid, pembelajaran yang berpusatkan murid kalau berbentuk tugasan PowerPoint lebih dekat dengan dunia murid hari ini, yang melibatkan elemen muzik dan visual. Sudah pasti murid lebih berminat untuk mengambil bahagian dan mereka akan memberikan komen yang lebih tinggi apabila melibatkan animasi. Maksud saya, pembentangan yang dibuat oleh murid, tugasan murid itu dalam bentuk animasi. Yang mudahnya ialah seperti PowerPoint lah.
Okey, itu je Cikgu Lan Ya. Okey. Jadi Cikgu Lan, terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Lan dan mewakili rakan-rakan atas perkongsian, dan saya harap perbincangan kita ini akan disusuli dengan tindakan-tindakan supaya PDPR ini menjadi lebih menarik dan seterusnya menyelesaikan isu kehadiran PDPR murid dalam talian yang kurang memuaskan. Saya harap perbincangan kita ini berjaya dan perkara tersebut dapat kita selesaikan. Terima kasih Cikgu Lan.